أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام. شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam Pak Ngah kita, yang dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa dan para kepimpinan ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para kepimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia serta izinnya dapat sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni saya menggantikan Al-Fadhil Syekh Marwazi yang berada di outstation. Kita doakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan beliau. InsyaAllah malam ni tuan-tuan dan perempuan kita menyambung pengajian kitab kita 40 nasihat pelembut hati walidku yang soleh. Tuan-tuan, nasihat yang ke berapa tak saya pun lupa. 19 noh, 19. Qala 21 ah. 21 memburu redha Allah. Pasal macam banyak dah itu. 2 bulan tak main lupa. Saya pun lupa dah. Siapa ingat tau? Ada tak? Lah kita baca nasihat bulan ni saya tak pernah main sebab pergi umrah bulan sebelum tu. (56) noh, muka surat 56, jauh dari pandangan Allah. Okey nah. 56 nasihat 29. Okay, terima kasih Haji Zakaria. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tajuk kuliah kita pada malam ni ialah jatuh dari pandangan Allah. Telah berkata Sayyidul Walid hafizahullah taala nasihat pelembut hatinya,
kita hendaklah menangis sekiranya kita tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jatuh pada pandangan orang tidak mengapa, tetapi jangan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang dimaksudkan dengan pandangan Allah ni tuan-tuan adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan kita di sisi Allah. Tuan-tuan, hidup ni kena mengusahakan untuk kita sentiasa baik di mata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu perjuangan yang patut untuk kita usahakan dalam hidup kita adalah sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila seseorang itu boleh istiqamah dalam kebaikan, maka orang itu akan menjadi orang yang sentiasa hidupnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata tuan guru kita, kita hendaklah menangisi sekiranya kita tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. Tuan-tuan, boleh tak kita nak tahu apa kedudukan kita? Kita ni di sisi Allah ni setara mana? Tuan-tuan, boleh tak? Sebenarnya kita boleh tahu adakah kita ini dikasihi Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun tidak dikasihi Allah. Tuan-tuan, kita ni berada di level mana di sisi Allah, kita boleh tahu. Macam mana kita nak tahu? Cara kita nak tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah dengan kita menilai bagaimana Allah menerima kita dalam solat. Tuan-tuan, solat ni dia adalah kayu ukur seseorang tu beriman, tinggi imannya ataupun tidak beriman. Tu kayu ukur dia adalah salat. Dia bukan baca Quran. Kayu ukur orang tu beriman, sempurna iman, tidak beriman bukan baca Quran tapi salat. Baca Quran ni orang munafik pun baca. Tuan-tuan, sampai Nabi kata ada satu kumpulan manusia yang mana dia baca Quran, setiap hari baca Quran, tapi Quran tak melebihi daripada hanjarah dia ni. Dia punya kerengkung dia. Dia tak melebihi daripada tu. Tak menyerap dalam hati dia. Tak menyerap dalam iman dia. Sekadar membaca seperti burung kakak tua. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita nak nilai iman kita setara mana adalah nilai pada solat kita. Kalau orang tu boleh jaga solat berjemaah 5 waktu, orang ni tuan-tuan, kita tak boleh kata dia berpura-pura. Kita tak boleh kata dia tunjuk baik. Kita tak boleh kata dia ni nak dapat jawatan imam lah tu. Dia ni nak dapat jawatan ahli jawatan kuasa masjid lah tu. Dia duk pulun main masjid ni sebab apa? Sebab nanti mudah nak berurusan dengan tu imam lah tu. Tuan-tuan, tak boleh kita kata lagu tu. Kalau orang tu boleh solat berjemaah 5 waktu, tak skip, tak tinggal melainkan uzur, tuan-tuan, Nabi tak bagi kita mencela dia. Tuan-tuan, Nabi kata dalam sebuah hadis yang bermaksud, idza ra'aita ar-rajul yataqallabu fil masjid. Bila kamu melihat seorang lelaki ni yang berulang-alik hidupnya ke masjid. Subuh dia datang, Zuhur dia datang, Asar dia datang, Maghrib dia datang, Isyak dia datang, dan dia tak skip. Kata Nabi, bila kamu melihat seseorang yang berulang-alik hidupnya ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Maka hendaklah kalian bersaksi bahawa dia itu beriman. Atau kama qala, dia ni orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahanya, tuan-tuan, kita mengaji bahasa Arab, hanya sahanya kumpulan ni saja, tak ada kumpulan lain.
Hanya saja orang yang boleh memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita nak ukur iman kita setara mana. Adakah keadaan kita pada hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berada di tempat yang baik ataupun sebaliknya, nilailah solat kita. Okey Ustaz, saya dah pun boleh solat berjemaah 5 waktu. Tu hebat tu, kena syukur banyak-banyak tu. Ujian bagi orang yang buat amal ibadah ni lagi besar sebenarnya. Dia ada yang kedudukan dia dah okey, tetapi syaitan tidak akan redha seumur hidup orang itu menjadikan amalan dia. Dia tak akan redha. Dia nak akhir hayat kita tinggal benda tu. Syaitan suka tak kita mai sembahyang 5 waktu? Tuan-tuan, syaitan tak suka. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ada orang ni dia buat benda baik, tapi dia sebabkan jarum-jarum halus yang disuntik oleh syaitan, kebaikan yang dia buat itu tuan-tuan jatuh, tak membuahkan pahala. Ada tak? Ada. Ramai ada? Ramai. Macam mana syaitan ni menjadikan solat yang kita buat sebanyak 5 waktu secara berjemaah ni tidak menghasilkan pahala? Macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan kita ada rasa baik. Tu cabaran kita pula. Kita rasa aku tara ni kira okey dah ni. Ustaz kata kalau boleh solat jemaah ni kira syurga. Aku ni kira syurga. Tu masalah tu. Dia rasa diri baik. Tuan-tuan, bila kita rasa diri baik, automatik kita rasa orang lain tak baik. Kalau kita rasa diri baik, automatik kita akan rasa orang lain tak baik. Kita boleh solat jemaah 5 waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dengar anak kawan jiran. Anak jiran kita tu semayang pun tak. Kita rasa dia baik ke? Kita rasa kita baik. Kita rasa kita baik. Itu musnah hidup seorang yang beramal. Dia rasa dia lebih baik. Tuan-tuan, apa yang kita nak pandang kepada kita yang main masjid, pakai baju, pakai jubah, pakai telekung, pakai serban, pakai ridak lagi. Kepada orang yang main masjid, tuan-tuan, rambut dia dengan bubuh dye, kadang pakai seluar pendek duduk tepi masjid. Tuan-tuan, kita akan rasa macam mana? Dia ni orang tak bagus, ni mesti tak reti mayang ni, gaya ni. Tuan-tuan, kita rasa macam tu, maknanya kita ni ditipu oleh syaitan lah. Ada satu orang tu, saya kuliah di satu masjid. Saya kuliah di satu masjid. Masjid tu saya cerita tajuk mengingati kematian, tajuk tu. Saya pun sebutlah apa ni kisah-kisah yang teladan yang berlaku yang saya tengok, tuan-tuan. Bahawasanya kematian ni kita memang tak boleh lupa. Kematian berlaku sewaktu kita bekerja. Kematian berlaku sewaktu ada orang sedang belajar. Ada orang yang nak menikah. Ada orang yang sudah bernikah. Ada yang belum berkahwin. Ada orang yang dah akad nikah mati. Tuan-tuan, banyaklah kisah saya bawa. Tuan-tuan, habis kuliah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang berada tu main jumpa saya. Ustaz. Saya kata, siapa ni? Sebab pakaiannya pelik sikit. Pelik sungguh, bukan pelik sikit-sikit. Tuan-tuan, pelik sungguh. Rambut dia tuan-tuan ni, tebal ni, rinting. Rambut warna koko. Bukan rambut macam kita ni, rambut dia koko sungguh. Dia pakai dengan jaket. Tuan-tuan, dia pakai dengan jaket. Jaket dia tu, dia macam black metal tak black metal tu. Dia punya paku-paku penuh jaket dah. Seluar fit sampai ke bawah. Ustaz. Saya pun tengok, ada apa ni? Saya dah takut dia nak tabuh saya. Dia main jumpa saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia main jumpa saya. Dia kata, Ustaz cerita tajuk ni saya tunggu daripada awal sampai habis. Ustaz, saya berat nak makik tadi. Saya ada hal tadi ni. Saya teringin nak bangun dan nak pergi dah ni. Tengok Ustaz cerita tajuk ni. Dia kata, Ustaz kena dengan jiwa saya. Ustaz sedang menegur saya. Tuan-tuan, saya pun kata, daripada mana dia pun ceritalah. Duduk di mana dia pun cerita. Tuan-tuan, sungguh lah tuan-tuan. Dia tak balik
Cara dia tu lah kan. Kalau kita tengok tu, dia takkan semayang insya' lah tuan-tuan. Dia kalau cara kita tengok tu, takkan nak semayang dengan rambut nak koko dengan baju pakai lagu ni kan. Tuan-tuan. Tapi dia pergi semayang. Semayang duk soh depan tuan-tuan. Saya duk soh nombor 3. Depan pada saya lagi. Tu dia. Betul tuan-tuan. Bagi-bagi salam. Semua pakat beralih tengok dia. Orang tak tengok pun Tok Imam. Orang pakat tengok dia. Tentu agak-agak orang tengok, hak pakat duk tengok tu, dia berbisik kepala hati. Ada orang mungkin lah kan. Bagusnya kembali ke jalan Allah. Ada orang tak? Mungkin lah kan. Mungkin juga ada orang yang kata, dia ni sesat jalan ke apa? Kan? Mungkin ada orang lain pula kata, dia ni rasa baru lepas bunuh orang ni kata ni. Mai taubat kat masjid. Tak tahulah kan. Bila kita orang masjid, kita tengok orang yang macam tu, tuan-tuan, macam mana rasa kita? Budak-budak muda ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka bukan tak mau main masjid, bukan tak mau main kuliah. Saya berkawan dengan mereka. Bukan mereka tak mau main. Kadang-kadang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka segan nak main sebab pandangan masyarakat. Kalau aku pergi sekali ni, kan, orang kata apa pula? Kan? Aku ni tak layak lagi nak pergi masjid ni. Tak sampai masa lagi. Sekali aku pergi masjid lagi, orang suruh jadi imam pula. Aku pergi masjid sekali ni, mesti mereka tengok aku semayang betul tak betul. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni ada yang dah ada kesedaran nak main masjid, tapi dia malu Allah. Ada orang main masjid, tuan-tuan, kena halau. Ini cerita betul punya. Dia main masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, AJK masjid, halau orang yang duduk semayang tu. Sebab apa? Pakaian tak bagus. Kan? Dengan apa, watak pun nampak kerek tak kerek, budak-budak muda ni. Kena halau. Tuan-tuan, video viral. Kumpulan budak muda main-main dekat masjid. AJK masjid ni umum pula orang kata. Kumpulan-kumpulan ni minta jangan masuk masjid nah, mengganggu ketenteraman masjid ni. Kita ada ni rumah masjid ni, kena jaga adab-adab apa semua. Tuan-tuan, kita sisihkan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ujian bagi orang beramal adalah itu. Macam mana nak jaga hati biar tak rasa baik, tuan-tuan? Bila kita rasa baik, maka tuan-tuan sedar atau tidak, perasaan itu memadamkan amal. Tu ujian kita pula. Maka cara kita nak ukur pandangan Tuhan pada kita ni adalah dengan dia izinkan kita solat berjemaah atau tidak. Alhamdulillah Ustaz, Allah izinkan. Okey. Kemudian, bila kita diizinkan solat berjemaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjemaah ni dia panjang tempoh dia. Kan? Kita sembahyang maghrib tak kurang daripada 10 minit, 15 minit kot. Tara tu imam baca panjang, kan? Solat isyak mungkin 15 minit tempoh tu. Maka nilailah pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah Allah izinkan kita mendapat takbiratul ula? Yang ni yang sakan, tuan-tuan. Yang ni yang sakan. Kalau tuan-tuan boleh buat takbiratul ula, hak ni hak sakan. Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man salla arba'ina yauman, siapa yang sembahyang 40 hari, dia mendapat takbiratul ula. Takbiratul ula ni takbir bersama dengan imam. Bila imam Allahu Akbar, dalam beberapa sekund kita pula Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terus, tuan-tuan. Sekadar kita ambil nafas, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu takbiratul ula. Lebih dari itu tak kira. Dia kena terus. Maknanya nak lafaz niat, kena lafaz sebelum tu. Usalli fardal isya'i. Kena lafaz sebelum tu. Imam angkat takbir sahaja, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa yang buat semayang dengan imam mendapat takbiratul ula, tuan-tuan, 40 hari. Syarat dia 40 hari.
Kutiba lahu bara'atan. Nabi kata Allah beri pelepasan kepadanya dua perkara, dua benda besar. Dua benda besar yang Allah lepaskan dia. Yang pertama, bara'atum minan nar, pelepasan dari api neraka. Confirm tak masuk neraka. Allahu Akbar. Tu dia tu kita punya cabaran kita tu. Yang kedua, bara'atum minan nifaq, selamat ataupun dilepaskan daripada sifat munafik. Dua pelepasan besar. Dua pelepasan besar. 40 hari. Cuba kita cabar diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut tuan-tuan. Tak salah lah kita cabar diri kita buat baik. Cuba cabar tengok diri kita. Aku nak buat 40 hari. Tuan-tuan, nak buat 40 hari. Kalau dapat 40 hari itu, confirm selamat daripada bakaran api neraka. Kena buatlah tuan-tuan. Kita takut sangat dah lah ni. Allahu Akbar. Banyak noh kematian mengejut ni. Tuan-tuan, kematian mengejut cukup-cukup banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tuan-tuan, sahabat saya cerita, dia kata, Pak Melakan saya ustaz, demam je ustaz. Kencing manis, darah tinggi, jantung tak ada, demam je ustaz. 2 hari mati. Demam pun mati. Demam pun mati. Maknanya kita kalau demam pun kena mengucap dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Berapa hari lepas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saudara saya jatuh ya tuan-tuan, jatuh beliak-iak, mati. Bukan jatuh bangunan. Pi beliak jatuh. Tuan-tuan, jatuh tak sedar diri, mati. Ada orang tidur bangun-bangun, mati. Ada orang tengah duk bawa lori, sakit jantung, mati. Tak dan nak wasiat, tak dan nak apa tuan-tuan. Takut akhir zaman ni. Berlaku kiri kanan kita. Tuan-tuan, kalau orang mati tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanyalah mati sebab apa? Tanyalah. Kebanyakan orang yang kita tanya tuan-tuan, mereka tak ada sakit. Ataupun sakit yang dia pun tak jangka kata sakit tu boleh mati. Kita duk rasa orang yang sakit nak mati ni sakit stroke kan. Mungkin dah 4 tahun, 5 tahun duk terbaring tu. Mungkin sakit tu boleh mati lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya kita hak tak sakit ni dulu mati. Pak Melakan saya tu, stroke berapa tahun? Berapa tahun stroke? Allah panjangkan umur dia. Tapi mati dah lah. Anak, bukan, menantu dia, duk bekerja sana sini, duk pimai-pimai ni, pergi mengajak sana sini tuan-tuan. Menantu dia tu dalam masa 2 hari atau 3 hari mati. Dia tak mati lagi. Mudah lagi, baru 21 mak. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, kalau kita mati dalam keadaan tidak ada suatu jaminan bahawa kita selamat dari api neraka, apa kita boleh buat? Tidakkah itu suatu yang rugi? Jadi cabarlah diri kita tuan-tuan. Aku nak buat 40 hari ni, sembahyang takbiratul ula tak mau tinggal. Tulis tarikh, tik, 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 tik. Hari pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Cukup 40 hari buat kenduri. Ya Allah, ini nikmat besar kau bagi kat aku, ya Allah. Aku pun tak sangka. Takbiratul ula tu. Jadi kita nak ukur Allah pandang kita setara mana, iaitu bagaimana Allah menerima kita di dalam kita nak bertemu dengan dia. Bila kita nak bertemu dengan dia, Allah tak kita di golongan-golongan last tuan-tuan. Macam orang yang nak jumpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak jumpa MB ke, wakil rakyat ke, nak minta sumbangan. Nak minta sumbangan. Masalah yang berlaku ni nak minta sumbangan sikit. Dia kata apa? Tak apalah, mai duduk belakang-belakang sikit. Kita duduk nombor hak ke berapa ratus tu. Maknanya kita ni siapa dia? Tak ada apa tuan-tuan. Tapi kalau kita ni orang yang ada nilai di hati dia, kawan lama dia ke, kawan sekolah dia dulu ke, tuan-tuan dia akan letak nombor 1. Maka orang yang nak bertemu dengan Allah dalam solat ni, kalau Tuhan tak layan dia tuan-tuan, dia duduk sembahyang akhir-akhir waktu pun. Mungkin sembahyang waktu lain. Sebab itu kita nak nilai kita punya kedudukan di sisi Allah setara mana nilai pada solat. Bila tu imam sembahyang lama tuan-tuan, tuan-tuan rasa lazat ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun tuan-tuan rasa
meluat. Tu imam baca lama. Kalau rasa lazat, Masya Allah, tu bagusnya tu. Tuan-tuan, kita ni bila imam baca panjang sikit kan, maka kita kena rasa seronok. Kita kena rasa seronok. Sebab apa? Sebab biar letih dalam taat daripada letih dalam perkara lara. Buat benda lara letih juga, makcik. Betul tak? Tak buat kerja apa pun letih. Buat benda lara, tengok telefon lama-lama letih tak? 2 jam tengok, telefon tengok, 2 jam letih tak? Letih rasa badan penat rasa nak lena saat letih tengok telefon. Tengok benda lara. Apa lagi benda lara? Tengok TV. Penat tengok TV? Penat? Ada tak benda kat dunia ni tak penat? Ustaz, kalau tidur tak penat Ustaz, rehat bari. Siapa kata? Cuba bari lama-lama tengok. Kan? Ustaz saya bari lama-lama tak apa, lena tengok 5 jam, 6 jam waktu siang, 7 jam. Makit-makit tu rasa apa? Rasa lapar. Betul tak? Penat tu macam bekerja. Habis stamina rasa, nak kena isi perut sikit. Sama. Biar kita letih dalam taat. Kalau kami pergi Mekah hari tu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak saya, Ustazah Mahani, tuan-tuan. Dia buat semayang tasbih. Tu travel lah kita ni. Dasar punya travel kan. Dia buat semayang tasbih. Muslimat semua semayang dalam Masjid Nabawi. Tuan-tuan, semua semayang. Padahal tanya geng-geng tu, macam muslimat tu, pernah semayang tasbih tak? Dia kata, tasbih pernah lah. Baca subhanallah. Semayang tasbih tak pernah. Buat tu, boleh buat tu di Masjid Nabawi. Masya Allah. Penat tak? Penat. Ada satu orang tu, ni jemaah saya. Di antara yang hebat ni jemaah saya ni. Dia semayang tasbih sekali. Padahal daih sangat, saih sangat. Dia ni ada 3 penyakit kanser dalam badan dia. Tuan-tuan, kanser tulang belakang, kanser angin, kanser rahim. 3 kanser dalam badan dia. Doktor nak lepas mai pun tagak-tagak. Nak boleh pi ke kawan ni. Tuan-tuan, kalau Allah nak bagi kebaikan kepada kita, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Tuan-tuan, 3 kanser tuan-tuan. Masa duduk atas flight tuan-tuan, mengeluput badan ni. Duduk lama di kanser tulang belakang ni. Tak boleh duduk lama, nak kena biri. Tuan-tuan, 8 jam duduk atas kapal terbang. Turun ni berseeh ni, menyengit-nyengit. Nak jatuh, orang tolak kursi ni. Miskin tuan-tuan, bukan ada duit. Tapi Tuhan nak bagi mai tuan-tuan. Allah Ta'ala sponsor dia, sponsor lelaki dia, sponsor anak dia, mai 3 beranak. Niat nak mai pula tapi orang dia lah orang sponsor. Kan? Duit belanja siapa kan? Bila nak pi ni mesti nak kena pakai baju elok-elok, baju jubah putih. Tuan-tuan, dengan dia niat dia tuan-tuan. Ada orang tipu, Assalamualaikum bang. Ni, kami nak bagi jubah ni kat bang ni. Jubah apa? Dah nak pergi Mekah. Tuan-tuan, dia tak minta pun. Allah bagi tuan-tuan. Mencukupkan keperluan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau naik bah daripada Madinah ke Mekah tu teruk juga tu. Dia rasa boleh ke ni? Boleh ke ni? Ada orang telefon bagi tahu kata ni, saya nak sponsor kak ni naik kereta api pula. Duduk di sana, duit tak berapa nak ada. Tuan-tuan, orang ni bagi duit, orang ni bagi duit, orang. Dia sampai kata apa? Tak payah bagi dah duit kat saya ni. Saya tak tahu nak beli apa ni. Banyak sangat dah ni. Tuan-tuan, kalau Allah nak beri kebaikan pada satu orang, tak ada siapa boleh menghalang dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Maka cara kita nak nilai kedudukan kita di sisi Allah, nilai solat kita. Ustaz, saya dah boleh dah takbiratul ula Ustaz, 40 hari dah, alhamdulillah Ustaz. Nilai pula, semayang ada khusyuk tak? Nilai macam tu pula. Ustaz, saya dah ada khusyuk dah semayang Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khusyuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ni kemuncak. Bila kita boleh semayang 5 waktu berjemaah, kita boleh dapat takbiratul ula, kita boleh khusyuk pula. Qad aflahal mu'minun, berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Tuan-tuan,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni perlu menangis kalau kita tak boleh hadir solat berjemaah. Sikit lagi tuan-tuan. Ada seorang sahabat namanya Abdul Rahman bin Auf. Dia ni sembahyang 5 waktu bersama Nabi berjemaah takbiratul ula. Abdul Rahman bin Auf ni orang paling kaya tuan-tuan. Kaya tak kaya Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bini dia ada 4 orang. Setiap bini dia mendapat 100,000 dinar. 4 orang bini dia. 100,000 dinar ni, 1 dinar ni berapa? 1,250 lebih kurang. 1,250 tu 1 dinar. Kalau 100 dinar, kalau 1,000 dinar, kalau 10,000 dinar, 100,000 dinar bini pertama, 100,000 dinar bini. Itu belum lagi cerita aset-aset adik ada. Satu hari tu dia sembahyang tu, dia sembahyang berjemaah dengan Nabi, tapi bagi salam tuan-tuan, muka dia merah, pucat. Abdul Rahman, okey tak ni? Okey tak ni? Dia kata, aku nak kena tanya Nabi Zat ni. Ya Rasulullah, ni saya ada benda nak tanya ni. Saya ni terlepas takbiratul ula ya Rasulullah. Bukan terlepas solat jemaah lah. Bukan terlepas takbir rakaat pertama. Tidak, takbiratul ula ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia baru sampai. Dia baru Allahu Akbar. Rakaat pertama tu dia dapat dengan Nabi. Takbiratul ula tak dapat. Tuan-tuan, dia tanya, ya Rasulullah, saya lambat sebab saya uruskan 600 ekor kuda ataupun unta. Kalau saya ni, ya Rasulullah, nak tebus 600 ekor binatang yang saya duk pulun tadi ni, menerima dagangan ni, saya nak tebus di jalan Allah, adakah menyamai dengan takbiratul ula 1 kali yang saya tertinggal? Nabi kata, cukup tak? Tak. 600 ekor unta tu, kalau kita infak semua sekali di jalan Allah, adakah sama pahala dengan takbiratul ula sekali? Tak sama, Nabi kata. Tu dia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni bila tak boleh sembahyang jemaah, ya Allah sedihnya ya Allah. Bila kita rasa sembahyang kita ni termasbuk, ya Allah sedihnya ya Allah. Kena rasa macam tu dalam diri kita. Sampai tahap kalau terdesak sangat tertinggal solat jemaah, okey tak apa. Nanti sediakan jawapan tu depan Allah. Tuan-tuan, jatuh pada pandangan orang tidak mengapa. Tapi kalau orang duk kata kita ni duk buat baik, orang ni poyo je dia ni, bukan betul ingat pun, pulun je ni duk buat baik, biarlah orang nak kata kat kita. Janji Allah tak kata kamu pura-pura baik. Kita nak adalah Allah mengiktiraf bahawa kita ni adalah orang yang istiqamah di dalam melaksanakan perkara yang dituntut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dulu kuliah maghrib kita pada malam ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir, andainya ada terkasar bahasa tersilap bicara. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مقطع أنثى وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر